Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun memperbincangkan hadis yang ke-7
hadis yang ke-8, hadis yang ke-9 dan hadis yang ke-8, hadis yang ke-9 dan hadis yang ke-10 yang menyatakan pada perbincangan tentang ikhlas niat dalam tiap-tiap perkataan, perbuatan dan hal ahwal yang sulit dan terang. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung kembali perbincangan kita pada halaman yang ke-12, hadis yang ke-11, halaman yang ke-12, hadis yang ke-11. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang bersama-sama saya dalam live video pada kali ini, bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah. Bantu saya untuk tuliskan sama-sama di ruang komen live ini dengan menyatakan perbincangan kita insya-Allah bermula pada halaman yang ke-12, muka surat yang ke-12, hadis yang ke-11. Perbincangan kita adalah daripada kitab, sambung lagi daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenali sebagai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan perbincangan kita pada hadis yang ke-11, halaman yang ke-12, yang menyatakan tentang tajuk daripada perihal niat yang ikhlas dalam tiap-tiap perkataan, perbuatan dan hal ahwal yang sulit ataupun yang terang. Baik, kita akan baca sama-sama hadis ini terus. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah SAW, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajatan, bid'an wa 'ishrina darajatan, la yanhazuhu illa as-salatu, maaf, wadzalika anna ahadahum. Baik, kita baca semula. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah SAW, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajatan. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ma lam yuhdith fih, muttafaqun alaih. Perkataan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya nyatakan adalah bahawasanya tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abi Hurairah. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadisnya namanya Abi Hurairah, dan kita dah sebut pada pertemuan yang lepas, Abi Hurairah ini nama sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi. Maka kata Abi Hurairah, yang mana Abi Hurairah bersabda, kata Abi Hurairah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Abi Hurairah, kata apa dia?
salatul rajul jamaah. Tuan-tuan, hadis ini berkaitan dengan keinginan. Keinginan makna kata seorang yang nak buat kebaikan, dia niat ke arah kebaikan, dia ada hubung kait. Hadis yang kita bacakan pada hari ini, dia ada perhubung kaitan dalam permasalahan niat. Tapi fokus perbincangan hadis ini adalah lebih kepada khusus untuk solat jamaah. Baik. Maka disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah SAW, sembahyang lelaki berjamaah, iaitu seorang lelaki yang yang berkeinginan ataupun yang bersungguh-sungguh nak pergi solat secara berjamaah. Dan kita sebut tuan-tuan adalah bahawasanya hukum solat berjamaah di sisi mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah, ke atas lelaki itu sendiri. Lelaki yang baligh, yang berakal, yang merdeka dalam solat tunai, maka ia dihukumkan dengan hukum fardu kifayah. Seorang lelaki, hukum mereka pergi solat jamaah adalah fardu kifayah. Maka kata baginda Nabi SAW, sembahyangnya seorang lelaki itu secara berjamaah adalah lebih daripada sembahyangnya di pasar atau di rumahnya. Makna kata pahala atau kelebihan bagi orang yang pergi solat berjamaah itu adalah lebih baik. Bagi lelaki, pahalanya itu lebih besar. Yang kita katakan, kebanyakan dalam hadis lain menyatakan salatul jama'atil tafdulu salatul fadhi bi 27 darajatan. Satu riwayat mengatakan bahawasanya kelebihan orang pergi solat berjamaah ini adalah pahalanya 27 darjat ataupun 27 gandaan berbanding dengan orang yang solat seorang diri. Ini kelebihan yang pertama. Dalam riwayat lain mengatakan tentang kelebihan orang pergi solat berjamaah, itu lebih baik dia pergi jamaah berbanding dengan dia salat di pasar, yang mana salat jamaah itu dengan 25 darjat, 25 gandaan. Maka di sini jelas menunjukkan bahawasanya kelebihan orang yang seorang lelaki yang mana dia berkeinginan, yang mana dia rasa dia nak pergi jamaah di masjid, maka kelebihan yang bakal dia peroleh pada ketika itu lebih besar berbanding daripada dia solat di pasar. Contoh di mana? Di shopping kompleks ke atau sebagainya, di mall ke atau sebagainya. Lebih baik berbanding dia solat di pasar atau di rumahnya. Hatta kata ulama, kalau dia sembahyang jamaah di rumah pun, nilai yang bakal dia peroleh di rumah tak sama dengan di masjid. Maka ini tentang keinginan bagi seorang lelaki yang bergelar seorang bapa, yang bergelar seorang datuk, yang bergelar seorang abang, yang bergelar seorang adik, yang bergelar seorang anak muda. Maka di sinilah yang menunjukkan bahawasanya bagi diri lelaki itu, maka lebih baik dia solat dekat masjid atau surau atau mana jua tempat yang ditaklifkan, yang ada kuasa untuk dilaungkan azan, dan dia salat berjamaah di situ, yang mana di situ kita sebut sebagai terlaksananya syiar Islam. Maka itu adalah paling afdal. Kenapa? Kalau di pasar ada kelebihan yang kita dapat. Contoh, kita kata, Ustaz, kalau kita jamaah di pasar kita semayang tapi kita jamaah. Di rumah pun kita semayang tapi kita jamaah. Di masjid pun kita semayang tapi kita jamaah. Maka di antara tiga-tiga ini manakah lebih afdal? Maka ulama kita telah menjawab adalah tetap dihukumkan masjid itu adalah merupakan tempat yang paling afdal. Fadilat yang kita bakal peroleh sama 27 darjat, tetapi kelebihan ataupun yang menandingi adalah tempat yang paling afdal, itu adalah rumah Allah, iaitu masjid jua. Sebab tu jamaah bagi lelaki itu di masjid lebih afdal. Jadi dalam hadis ni dia kata antara 23 atau 9 darjat.
yang mana dia sembahyang jamaah di masjid itu pahala yang bakal dia peroleh, ataupun sembahyangnya itu adalah dengan 20 lebih pahala. Maksud daripada 20 lebih pahala ni, maknanya kata dia tak sebut 20 berapa. Maka di sinilah ulama kita menyatakan bahawasanya 20 lebih ini bermaksud bermula di antara 23 kelebihan ataupun sehingga 29 kelebihan. Di banyak periwayatan hadis yang sebut 23, ada 25, ada 27, ada 29 pun ada. Itu berdasarkan periwayatan hadis-hadis yang tertentu. Maka di sinilah yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan bagi seorang lelaki yang pergi salat berjamaah, terutamanya pada fadilat tempat yang terbaik iaitu di masjid, itu pahalanya yang bakal dia peroleh adalah bermula daripada 23 kelebihan sehingga kepada 29 darjat. 23 darjat kepada 29 darjat. Itu kehebatan. Maka disambung lagi, itu adalah kerana seseorang mereka apabila ia telah mengambil air sembahyang. Yang di sinilah saya nak sebut bezanya kelebihan orang yang pergi sembahyang di masjid, orang yang pergi salat jamaah di surau, berbanding dengan orang yang salat jamaah di rumah dan orang yang salat jamaah di pasar-pasar ataupun selain daripada tempat yang namanya masjid. Di sini kita nak sebutkan kelebihannya agak berbeza sedikit. Kerana dia disebutkan, nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan, ada sebuah hadis lagi saya nak kongsikan, ada kelebihan lagi. Maka dia kata, itu adalah kerana seseorang mereka apabila ia telah mengambil air sembahyang dan dengan elok dia pun pergi ke masjid dengan tidak lain tujuannya melainkan sembahyang, tidak ada yang menyebabkan dia keluar melainkan sembahyang, tiada melangkah dia selangkah, melain dia angkatkan untuknya dengan langkahnya itu satu darjat dan diturunkan daripadanya satu kesalahan sehingga dia masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Hebatnya dan kelebihan bagi orang yang melakukan salat, bagi seorang lelaki ataupun tak kira siapa jua yang melakukan salat fardu secara berjamaah di masjid atau di surau. Maka dia kata apa? Ini saya sebut tuan-tuan. Sebab tu banyak saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ramai yang terlepas satu kelebihan yang sangat besar. Apa dia? Kelebihan berwuduk daripada rumah kemudian pergi ke masjid. Jadi ramai yang terlepas pandang. Ramai yang rugi. Kerana apa? Mereka ini tidak tahu dan tidak faham akan kelebihan ni. Apa dia? Tak kira sesiapa jua, tuan-tuan ataupun puan yang nak pergi jamaah di masjid maupun di surau, yang mana tempat yang kita katakan terlaksananya syiar Islam, ada taklif untuk dilaksanakan salat berjamaah di situ, maka jangan lupa buat satu perkara yang mungkin kita anggap kecil tetapi pahalanya besar dan berlipat kali ganda. Apa dia? Adalah siap-siap di rumah dengan ambil wuduk. Yang ni ramai yang terlepas pandang. Ambillah wuduk siap-siap daripada rumah. Saya pesan, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, buat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita sebaiknya kalau nak pergi jamaah di masjid atau surau, ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Dengan wuduk yang sempurna. Basuhan yang sempurna, sunat-sunat wuduk yang tidak ditinggalkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ambil perkara ni tuan-tuan. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, apa katanya? Sesiapa yang ambil wuduk, yang memperbaiki wuduk, dia ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, yang mana qasadnya, iaitu tujuannya, tu nampak tak kaitan dengan ni niat. Qasadnya, tujuannya, kehendak hatinya, keinginannya berjalan keluar daripada rumahnya pergi menuju ke masjid,
yang mana tidak ada tujuan lain, niatnya semata-mata hendak pergi solat secara berjamaah kerana Allah Ta'ala. Sebab itu penting. Kadang-kadang ruginya kita juga dah ambil wuduk daripada rumah, tapi keluar daripada rumah, maka lupa nak niat pergi jamaah kerana Allah Ta'ala. Lupa. Sebab tu alim-alim ulama kita berpesan dengan ditulisnya kebanyakan kitab-kitab tentang panduan kita panduan kita dalam bab zikir, dalam bab doa. Terutamanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' juga. Dan juga disebut dalam kitab Al-Adhkar. Kalau Al-Adhkar ni lebih khususlah dalam bab soal-soal zikir. Tentang bila mana adabnya kita keluar rumah, baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa ada doa ni? Kenapa ada zikir-zikir yang tertentu? Supaya dengan doa dan zikir tadi, secara tidak langsung kita boleh sedikit menjaga niat kita, memperbaiki niat kita, menghalusi akan niat kita, memelihara akan niat kita. Kemudian masuk dalam kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian bila bergerak sahaja kita menuju ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min amami nura wa min khalfi nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kemudian berjalan kita menuju sampai ke masjid, masuk je pintu masjid, langkah kaki kanan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Di samping kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sambung lagi dengan salat sunat tahiyatul masjid. Dan kemudian kita apabila telah tiba masa azan, kita tunggu azan, sampai itu kita solat sunat qabliyah rawatib. Kemudian setelah itu kita pun lakukan salat fardu secara berjamaah. Habis salat fardu secara berjamaah, jangan kita bangkit melainkan kita telah sempurna zikir dan doa, itu yang paling baik. Kemudian habis setelah daripada itu kita pun lakukanlah salat sunat ba'diyah dan kita pulanglah ke rumah. Ataupun ada juga disebutkan oleh para ulama, kebanyakan para ulama, solat sunat itu adalah afdalnya dilakukan di rumah. Berdasarkan hadis Nabi SAW tidak melakukan solat sunat, melainkan hanya lakukan solat sunat di rumah. Yang ini kita tak nak sebut, terlalu panjang tuan-tuan. Tapi perkara inilah yang saya sebut, bila mana kita menyusuli setiap amal kebaikan kita dengan kita memelihara niat-niat kita dengan doa-doa yang tertentu, dengan zikir-zikir yang tertentu yang maksur daripada hadis Nabi SAW, yang terdapat daripada hadis Nabi SAW, yang mana ditulis oleh kebanyakan para ulama dalam kitab-kitab zikir ataupun dalam bab aurat-aurat, dalam bab wirid-wirid yang tertentu, maka kita amalkan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala memelihara akan hati kita daripada tergelincir dengan niat yang memisungkan akan tujuan sebenar kita. Apa dia? Yang kita sebut daripada hadis ni adalah tujuan kita pergi solat berjamaah. Maka disebutkan dalam hadis ini, siapa yang berkeinginan, maknanya kata dia dah berhajat nak pergi ke masjid untuk jamaah, kemudian dia memperbaiki akan wuduknya dengan sebaik-baik wuduk, dengan sesempurna wuduk, kemudian dia keluar daripada rumahnya, dia menuju ke masjid. Tujuannya tak lain untuk dia salat secara berjamaah di masjid. Maka bagi dirinya Allah Subhanahu wa taala akan angkat baginya dengan setiap satu langkahnya itu adalah satu darjat. Bagi setiap satu langkah dia keluar daripada rumah, kelebihan orang pergi sembahyang jamaah di masjid ni, satu langkah dia pergi, maka satu darjat yang bakal Allah Taala angkat ke atas diri dia. Kemudian satu langkah juga daripada satu langkah yang sama itu juga, maka adalah dihapuskannya baginya satu kesalahan atau satu keburukan buat dirinya. Allahu Akbar. Dalam hadis ni sebut. Tapi
Saya sebut ada satu riwayat hadis lain yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Ibnu Mas'ud, yang mana martabat hadis ini juga sahih. Hadis ini juga tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang kita baca ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi lafaz hadis ini daripada Imam Muslim. Tapi ada juga Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan sebuah hadis lagi yang mana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menyatakan tentang apa dia tuan-tuan? Ditambah lagi kelebihan orang yang memperbaiki wuduk daripada rumah, menyempurnakan wuduknya daripada rumah, kemudian dia keluar daripada rumahnya menuju ke masjid, maka bagi setiap satu langkahnya nak sampai sebelum sampai kepada masjid akan dituliskannya baginya satu kebaikan, akan dihapuskan baginya satu keburukan, dan akan diangkat baginya satu darjat. Ini hadis lain pula. Maknanya kelebihan yang bertambah-tambah dan berlipat-lipat kali ganda. Yang ni pun rugi tuan-tuan. Bagi orang yang tak pergi jamaah. Dia jamaah dekat rumah, dapat tak fadilat jamaah 27? Kata ulama dapat. Sembahyang di pasar secara berjamaah, sembahyang di shopping kompleks, sembahyang di mall secara berjamaah, dapat tak kelebihan 27 darjat? Kata ulama tetap dia akan dapat kelebihan tersebut. Tapi yang membezakannya antaranya ini tuan-tuan. Satu perkara daripada yang membezakannya adalah ni tuan-tuan. Apa dia? Ambil wuduk daripada rumah, kemudian berjalan. Setiap satu langkah, hadis yang kita baca tadi disebut satu langkah Allah akan angkat baginya satu darjat dan Allah akan hapuskan baginya satu kesalahan atau keburukan. Itu satu langkah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah daripada rumah kita berjalan ke masjid ada dengan perhitungan 100 langkah, 1000 langkah. Subhanallah, Allah dengan limpah kurnianya dan inayahnya memberikan kelebihan ke atas diri kita yang bergelar umat akhir zaman, iaitu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berlipat-lipat kali ganda. Itu dihitung dengan satu salat fardu sahaja. Bagaimana pula kalau kita ini adalah orang yang lazim pergi jamaah 5 waktu salat fardu. Kalau satu waktu ada 100 langkah, 5 waktu 500 langkah. Kali pula dengan satu minggu. Kan sebab tu bayangkan Jadi lebih kurang 3,500 langkah. Kali pula dengan sebulan, subhanallah. Lebih banyaklah lagi. Lebih banyaklah lagi kita punya pahala yang bakal kita peroleh dan pandangan yang bakal kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dinyatakan sekiranya niatnya itu ikhlas semata-mata kerana Allah Taala, bukan semata-mata kerana yang lain. Hadis Ibnu Mas'ud tadi ditambah satu langkah dapat satu, diangkat baginya satu darjat, dihapus baginya satu kesalahan, ditulis baginya satu kebaikan. Ada 3 kelebihan. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ni hanya menyatakan 2 perkara sahaja. Subhanallah. Tuan-tuan, itu satu perkara yang hebat yang Nabi sebut, yang mana kita ni jadi umat Nabi SAW sangat-sangat beruntung. Tapi kita ni selalu tak sedar diuntung tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita rasa tuan-tuan, kita rasa kita hebat dan kita rasa kita kagum kita jadi umat Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita anggap perkara tersebut kecil je tuan-tuan. Remeh tuan-tuan. Kita tak nak ambil berat terhadap perkara tersebut. Lantaran dengan sebab masalah tersebut tuan-tuan, kita tergolong daripada kalangan orang yang sia-sia. Kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang merugi. Subhanallah tuan-tuan. Kita jadi umat Nabi SAW tuan-tuan. Perkara-perkara yang kita lakukan, buatnya sedikit tapi dibalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan saya sebut juga tuan-tuan, dalam kebanyakan kuliah saya kata, salat berjamaah ini adalah merupakan ciri-ciri khusus bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak ada pada umat-umat terdahulu. Sebab tu tuan-tuan, kita jadi umat Nabi SAW, jangan kita bangga, kita rasa hebat kita jadi umat Nabi SAW tuan-tuan. Jangan kita rasa kita kagum, tidak. Bila mana kita rasa kagum kita jadi umat Nabi SAW, tetapi amal ibadah kita itu tidak ada,
kita, maka sangat merugilah tuan-tuan bagi diri kita tuan-tuan. Amal kebaikan kita itu tidak ada, maka sangat merugilah kita tuan-tuan. Lebih banyak buat amal keburukan, maka sangat kita rugilah tuan-tuan. Hari ini nak cari orang yang mana kita sebut yang sentiasa lazim. Lazim apa juga bentuk ibadah? Lazim makna kata apa? Istiqamah. Nak istiqamah dalam satu perkara kebaikan tuan-tuan, ramai yang tersandung di tengah jalan. Sebab apa? Sebab tujuan yang dia buat itu dia tak tahu tuan-tuan. Dasarnya apa dia tuan-tuan? Kadang-kadang awal-awal dia kerana Allah. Tetapi tuan-tuan, azam yang kuat dia tidak ada. Doa dia, permohonan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Berserahnya hatinya kepada Allah tidak ada tuan-tuan. Lantaran mereka ini tersandung di tengah jalan tuan-tuan. Sebagai contoh, nak jadi orang yang lazim ini istiqamah yang pergi jamaah, nak jadi orang yang lazim bersedekah, nak jadi orang yang lazim untuk menuntut akan majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, belajar akan ilmu, nak jadi orang yang lazim akan berzikir, nak jadi orang yang lazim akan bangun malam tuan-tuan, boleh tuan-tuan. Itu perkara yang sangat baik buat diri kita. Tetapi kalau kita hanya berkeinginan sahaja untuk buat, tidak disusuli dengan niat kita yang ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah yang kita nak istiqamahkan tadi, dan tidak berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan, kepada diri kita, supaya dengan adanya kekuatan tersebut kita boleh jadi orang yang kita tetap terus kekal dalam istiqamah kita, dalam berterusan kita terhadap ibadah tersebut. Dan akhir sekali kita berserah kepada Allah dalam setiap apa-apa urusan kita tuan-tuan. Yang ni yang menjadikan kalau kita terlepas pandang, kita akan tersungkur di tengah jalan tuan-tuan. Itu apa dia? Kita buat perkara tapi tak boleh nak istiqamah. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini sebabnya tuan-tuan. Dan juga kenapa tuan-tuan? Kerana kita tidak ada ilmu tuan-tuan. Sebab tu saya selalu mengajak buat diri saya dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita jadi orang yang tergolong dalam dua golongan jahil. Apa dia? Jahil basit dan jahil murakab. Salah satu jangan ada pada diri kita. Walaupun memang pada dasarnya kita memang sifat hamba Allah itu jahil, orang yang jahil yang kita nak sebutkan ini yang kita takutkan tuan-tuan. Kerana apa? Kerana takut jadi fitnah kepada agama tuan-tuan. Sebab tu jangan malas tuan-tuan. Hari ini mungkin kita berada dalam keadaan PKP, PKPP, PKPB, PKPD, kan? Bagai-bagai lagi lah PKP yang kita hadapi. Mungkin ada daripada kalangan kita tak boleh nak turut serta dalam majlis ilmu, pergi masjid mungkin tak boleh. Mungkin ada tempat boleh buat majlis ilmu, ada tempat yang boleh jamaah, ada tempat yang tak boleh jamaah. Maka tuan-tuan, jangan jadikan ia sebagai alasan kepada diri kita untuk kita tidak buat perkara tersebut tuan-tuan. Bagi contoh, hari ni nak menuntut majlis ilmu tuan-tuan, macam-macam tempat ada tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, banyak tempat yang boleh kita ambil. Daripada YouTube ada, daripada Facebook ada tuan-tuan. Tapi sebaiknya janganlah kita jadikan media YouTube dan Facebook itu tempat kita jadi nak menuntut ilmu. Macam mana tuan-tuan? Orang ini ada peluang untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk dalam rumah Allah, untuk mempelajari majlis, untuk mempelajari ilmu. Orang ini ada keluasan, ada kelapangan masa untuk dia pergi ke mana-mana tempat madrasah ataupun pondok pengajian ataupun mana-mana tempat-tempat yang melakukan daurah, melaksanakan majlis ilmu, tapi dia tak nak pergi. Dia lebih memilih untuk tengok YouTube. Ini bahaya juga tuan-tuan. Kalau untuk sekarang darurat tak boleh pergi mana-mana, maka ia ada manfaat untuk kita duduk mendengar akan ilmu. Tapi bila mana kita dah ada kemudahan, boleh keluar rumah, boleh pergi majlis ilmu, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh pergi jamaah, pergi tuan-tuan. Maka itulah kelebihan yang terbaik buat diri kita tuan-tuan. Kerana manfaat yang bakal kita peroleh itu beza. Duduk dalam majlis ilmu, maka hadis sebut orang yang bakal dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya, orang yang bakal didoakan oleh para malaikat dengan apa keampunan ke atas dirinya, hatta ikan-ikan di laut pun sendiri mendoakan keampunan ke atas diri dia. Orang yang menuntut ilmu banyak barakahnya. Kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia dapat melihat gurunya secara langsung dan dia bakal dapat manfaat secara langsung daripada gurunya itu sendiri. Berbanding dengan kita tengok live, kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam YouTube, maka itu manfaatnya kurang sedikit tuan-tuan. Manfaatnya agak kurang. Adapun manfaat dari segi sudut YouTube atau Facebook ini bagi orang yang tidak dapat menghadiri majlis tersebut, maka ia dibenarkan, tak ada masalah. Tapi bezanya kuranglah sedikit fadilat ataupun kelebihannya itu tadi tuan-tuan.
Baik, kita sambung balik daripada hadis ini. Maka dia kata apa? Maka apabila dia telah masuk ke dalam masjid, adalah dia di dalam sembahyang, selagi sembahyang itu menyebabkan dia bertunggu, dan para malaikat berselawat atas seseorang kamu selama dia berada di masjid tempat dia bersembahyang itu. Maka di sini tuan-tuan, dan para malaikat itu pun, mereka pun berkata, ini ya Allah, kasihilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah taubatilah dia selagi dia tidak menyusah dan tidak berhadas di dalamnya. Allahu akbar. Lagi hebat tuan-tuan. Ditambah lagi apa dia kelebihan? Kalaulah dia dah sampai ke masjid, tadi waktu dia berjalan menuju ke masjid, bagi setiap langkah itu ditulis baginya satu kebaikan, dihapuskannya bagi satu keburukan, diangkat baginya satu darjat bagi setiap satu langkah. Maka bila dia saja masuk dalam masjid tuan-tuan, duduk dalam rumah Allah tadi tuan-tuan, dia selagi mana dia dalam proses menunggu untuk solat berjamaah. Sebagai apa dia tuan-tuan? Mungkin dia tunggu masa ada lagi setengah jam nak masuk waktu solat, tapi sebelum tu dia solat sunat tahiyatul masjid, mungkin dia berkesempatan nak lakukan solat sunat taubat, mungkin dia kesempatan untuk baca Quran, mungkin dia berkesempatan untuk berzikir, mungkin dia berkesempatan untuk bersedekah. Selagi mana proses dia menunggu untuk solat berjamaah tu tuan-tuan, para malaikat mendoakan ke atas dirinya. Apakah dia doanya para malaikat? Adalah, ya Allah, doa para malaikat kepada diri orang tadi apa dia? Kau kasihanilah mereka. Kau kasihkanlah orang yang pergi tadi, yang nak pergi jamaah, semata-mata kerana Engkau ya Allah, yang mana dia tunggu nak pergi buat jamaah ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah bagi orang yang nak pergi jamaah ni tuan-tuan. Ya Allah, taubatilah dia ya Allah. Maknanya kata apa? Kalau andai kata orang yang pergi jamaah ini dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, ya Allah, Engkau terimalah akan taubatnya. Selagi mana orang yang pergi jamaah ini dia tak menyusahkan orang lain dan dia tidak berhadas di dalamnya. Maknanya kata memperbaiki, menjaga akan wuduknya. Maka itulah doa para malaikat. Para malaikat tidak pernah buat dosa tuan-tuan, tidak pernah buat kesalahan tuan-tuan. Tetapi para malaikat ini adalah orang yang dipelihara daripada dosa tuan-tuan. Apakah doanya para malaikat ini tidak diperkenankan Allah Ta'ala? Sudah jadi barang pasti tuan-tuan. Doanya para malaikat itu antara doa yang juga hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka malaikat doakan kita tuan-tuan dengan 3 doa. Ya Allah, kasihanilah mereka yang pergi jamaah ni tuan-tuan. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah mereka yang pergi jamaah ya Allah. Ya Allah, taubatilah mereka yang pergi jamaah ya Allah. Selagi mana mereka ini tidak menyakiti orang lain dan selagi mana mereka ini tidak berhadas tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah bentuk perkara yang kita sebut adalah bila mana kita ikhlas pada niat kita dalam nak buat satu kebaikan. Sebagai contoh yang kita sebut dalam hadis ini tentang salat berjamaah, maka kita akan dapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda, yang pahala ini tidak akan diberikan kepada orang yang tidak pergi jamaah, melainkan hanya senya kepada orang yang pergi jamaah juga. Alhamdulillah, selesai dah hadis yang ke-11 tuan-tuan. Kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, tergolong daripada kalangan orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan salat fardu secara berjamaah, dan jangan tinggalkan wuduk daripada rumah, kemudian berjalan ke masjid dengan zikir dan doa-doa yang tertentu. Jangan putus supaya dapat memelihara akan niat kita, qasad kita kerana Allah Ta'ala, semata-mata mengharapkan redha dan rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, kita dah selesai. Kita masuk kepada hadis yang ke-12. Apakah dia hadis yang ke-12? Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah SAW, di dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, sabdanya, Innallaha Ta'ala katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin illa 700 di'f ila adha'afin katsirah.
Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dan muttafaqun alaih ni kita sebut hadis ini, bila kata muttafaqun alaih bererti hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, iaitu dua orang imam, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kerana kedua-duanya bersepakat tentang hadis ini, maka hadis ini martabatnya secara tak langsung merupakan martabat hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik. Daripada Abil Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kata ulama ia merupakan sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi, hadis yang mengatakan apa yang Allah Ta'ala sebut, iaitu yang di dalam apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya, iaitu Tabaraka wa Ta'ala. Sabdanya apa dia? Sesungguhnya, yang ni tentang orang yang ada niat nak buat kebaikan, mungkin dia tak dapat buat kebaikan. Orang yang ada niat nak buat kebaikan tapi dia dapat buat kebaikan. Orang yang ada niat nak buat kejahatan tapi tak buat lagi kejahatan tersebut. Orang yang ada niat nak buat kejahatan, malahan dia dah buat kejahatan tersebut. Maka kelebihan yang bakal mereka peroleh ini berbeza-beza. Ini berhubung kait dengan qasad dan niat, yang mana-mana kita katakan amal baik, niat baik. Amal baik, niat tak baik. Amal tak baik, niat baik. Amal dan niat tak baik. Ini perkara kita sebut. Itu apa dia? Pertama, niat baik. Niat baik, amalnya baik. Niat baik, amal tak baik. Amal baik, niat baik. Niat dan amal tak baik. Ada juga niat baik tapi tak dapat buat. Ada juga niat baik tapi dapat buat. Ada yang niat tak baik tapi tak buat lagi. Ada niat yang tak baik tapi dia dah buat perkara tersebut. Ini berbeza, tuan-tuan. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis kebajikan dan kejahatan-kejahatan. Malaikat Raqib dan Atid telah pun ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatatkan amal kebaikan dan amal keburukan. Kalau buat amal kebaikan, maka dicatatlah oleh Malaikat Raqib. Dan buat amal kejahatan, maka barulah dicatatkan oleh Malaikat Atid. Tapi kelebihannya berbeza. Kemudian dia telah menerangkan yang demikian itu. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan? Barang siapa yang telah bercita-cita hendak berbuat satu kebajikan tetapi tak jadi diperbuatnya, dituliskan Allah di sisinya satu pahala penuh. Subhanallah. Apa dia, tuan-tuan? Dalam hadis ni menyatakan, orang yang mana dia berkeinginan, yang dia niat nak buat kebaikan tadi, maka satu ketika dia tak dapat nak buat kebaikan tadi dengan sebab dia terhalang dengan satu keuzuran, yang mana perkara tersebut bukan dengan sengaja. Dia tak sengaja pun, tuan-tuan. Orang tersebut dia tak sengaja. Contoh, dia berniat nak pergi jamaah, dah niat nak pergi jamaah dah ni, dah ambil wuduk siap-siap, dah keluar daripada rumah, tiba-tiba sampai tengah jalan tayar motornya pun pancit, sehingga dia mengakibatkan dia terhalang nak pergi jamaah. Contoh, niat dah tapi nak buat tak dapat sebab terhalang, tayar motor pancit dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia pun baliklah ke rumah, pulanglah ke rumah dengan harapan, dengan rasa sedih, dengan rasa hiba, dengan rasa yang amat duka cita, yang mana dia tak dapat nak pergi jamaah. Maka kata bagi Nabi SAW berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis kudusi ini, mengatakan bahawasanya dia akan dapat pahala macam mana orang buat. Pahala penuh. Ini bagi orang yang niat saja tapi terhalang. Tapi kalau orang yang niat saja, sedangkan dia tidak ada keuzuran, dia tidak ada perkara yang menghalangi akan dia boleh pergi tapi dia niat saja, aku niat pergi, dapatlah. Ini masalah yang banyak berlaku hari ini, tuan-tuan. Apa dia? Golongan yang telah terpisung
pendirian akidah dan tauhid dan fiqhnya yang terlalu jauh. Apa dia? Pakai niat je tuan-tuan. Baca Quran, niat dia baca Quran. Dapat pahala dia kata kan. Dia berdasarkan hadis ni lah. Tapi dia tak baca hadis ni secara penuh. Dia tak baca syarah hadis ni. Dia tak baca penjelasan daripada hadis ni. Maksudnya orang yang berniat dan berkeinginan nak buat tapi dia tak dapat buat, maka dia akan diberi pahala penuh. Tapi kalau orang yang berkeinginan tapi dia boleh buat, dia tidak ada keuzuran yang menghalangi daripada dia untuk buat perkara tersebut, kan? Maka dia tak dapat kategori ni tuan-tuan. Dia tak dapat juga pahala tersebut tuan-tuan. Ini perkara yang sunat. Adapun perkara yang wajib, kalau dia tak dapat buat, dia dah niat, dia dapat pahala, dia terhalang, tapi dia wajib ulang balik ataupun qada balik ataupun tampung balik. Itu perkara yang wajib. Perkara yang sunat, maka dihitunglah baginya pahala tersebut tuan-tuan. Sebab tu perlu kita fahami. Kalau ada pemikiran yang datang begini, kata apa tuan-tuan, solat pakai niat je tuan-tuan, baca Quran niat je tuan-tuan, maka pemikiran tersebut tuan-tuan adalah pemikiran yang bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri tuan-tuan. Malahan kalau ada orang yang berkata begitu, kita kata engkau ni sebenarnya lebih hebat daripada Nabi SAW lah. Nabi sendiri pun buat ibadah tersebut, dia pakai niat je tuan-tuan dapat. Tidak tuan-tuan. Ya, memang pada dasarnya niat itu kunci yang utama dalam setiap amalan kita. Tetapi kita sebut niat yang ikhlas itu adalah niat yang disusuli dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Itu dia. Tapi ini yang Nabi sebut adalah orang yang ada keinginan nak buat tapi dia terhalang daripada nak melakukan perkara tersebut, maka dia dapat satu pahala penuh. Yang kedua, jika ia bercita-cita hendak memperbuatnya dan dia telah jadi dibuatnya, maka dituliskan Allah di sisinya 10 pahala hingga 700 gandaan. Allahu Akbar. Ini cerita tadi yang pertama, orang yang niat sahaja tapi terhalang dengan uzur, dia tak dapat nak buat perkara kebaikan tersebut, amal kebaikan tersebut, maka dituliskan baginya pahala penuh. Tapi kalau kita niat nak buat kebaikan, lantaran kita dapat buat kebaikan tersebut, maka kita akan dapat pahala, dapat 10 pahala. Subhanallah. 10 pahala. Malahan kata ulama, dengan lipatan kali ganda yang banyak sehingga 700 kali ganda, bergantung kepada ibadah yang kita nak lakukan tadi. Subhanallah. Ini kelebihan yang kedua. Hingga berganda-ganda yang banyak. Dan jika ia bercita, yang ketiga, dan jika ia bercita-cita hendak berbuat satu kejahatan tetapi tak jadi diperbuatnya. Ini orang yang berazam, orang yang nak buat kejahatan. Contoh, dia nak pukul orang, niat nak pukul, tapi kata dalam hadis ni tak jadi nak pukul orang. Kan? Dituliskan Allah Ta'ala di sisinya satu pahala penuh. Dapat juga tuan-tuan pahala penuh. Allahu Akbar. Niat nak buat jahat, tiba-tiba tak jadi, dia halang. Dihalang daripada dia menguatkan iltizamnya pada hati dan dia tak buat pun kejahatan, tapi niat buat kejahatan tapi tak jadi buat kejahatan, maka diberi pahala juga tuan-tuan, sebab pahala dia tak buat, pahala dia terhalang, pahala dia tak melakukan kejahatan tersebut. Maknanya kata kekuatan diri dia menghalang daripada dia nak buat kejahatan tersebut, maka diberikan juga pahala tuan-tuan. Yang keempat, jika ia bercita-cita hendak memperbuat dan dia telah jadi memperbuatnya, itu nak buat, dia dah niat nak buat kejahatan tapi dia jadi dah buat kejahatan, maka dia dapat satu pahala kejahatan tuan-tuan. Beza tuan-tuan. Buat baik dapat berlipat kali ganda, buat jahat dapat satu je tuan-tuan. Inilah Allah dengan limpah kurnianya dan inayahnya. Allah dengan rahmatnya, dengan sifat kasih sayangnya tuan-tuan, dengan sifat pemurahnya tuan-tuan, dia berikan kelebihan ini kepada orang-orang yang beriman. Beruntunglah siapa yang beriman. Beruntunglah siapa yang memahami akan agama Islam ini dengan sebenar-benar ajaran tuan-tuan. Dia akan dapat kelebihan ini. Dia ada 4 tuan-tuan. Apa dia? Pertama, orang yang buat orang yang niat nak buat kebaikan tapi dia tak dapat nak buat kebaikan tersebut disebabkan uzur yang menghalangi daripada dia nak buat kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia satu pahala penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala itu pun sebab dia niat. Yang kedua adalah orang yang berniat nak buat kebaikan dan dia dapat buat kebaikan yang dia nak buat, maka diberikannya pahala 10 pahala. Malahan kata ulama dengan 700 kali ganda pahala yang bakal diperoleh bergantung kepada ibadah yang bakal yang diperbuat tadi. Itu yang kedua.
Ini pun niatnya adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidaklah semata-mata kerana perkara yang lain sehingga membawa penyengutuan ia kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, orang yang berniat nak buat kejahatan tapi tak jadi buat kejahatan. Maka orang yang ketiga ini dapat juga pahala, tuan-tuan. Pahala dia meninggalkan kejahatan tersebut, tuan-tuan. Yang keempat, orang yang niat buat kejahatan dan dia dah buat, maka dapat satu je, tuan-tuan. Tuan-tuan beza tak, nampak tak? Buat kebaikan dapat pahala berlipat-lipat kali ganda. Hatta orang yang niat buat kejahatan tapi tak jadi buat pun, Allah beri lagi pahala kepada kita. Subhanallah. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita dah berkeinginan nak buat jahat, tuan-tuan, batalkan niat kita cepat-cepat, tuan-tuan. Jangan sampai kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang mendapat ganjaran dosa, iaitu amalan saham yang tak baik, tuan-tuan. Ini berkaitan dengan ikhlas niat, tuan-tuan. Sekiranya kita jaga niat kita ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam setiap amal ibadah kita itu semuanya diberi pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan banyak kali saya ulang, tuan-tuan, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam melaksanakan sesuatu ibadah, tidak kira ibadah itu secara langsung ataupun tidak kira ibadah itu secara beramai-ramai ataupun bersendirian, tidak kira ibadah itu fardu ataupun sunat, tidak kira ibadah yang dilakukan pada waktu siang ataupun waktu malam. Kita doa supaya Allah istiqamahkan diri kita, kita berserah kepada Allah, di samping kita buat mengharapkan redha dan rahmat Allah, buat semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak mengharapkan pandangan manusia dan pandangan makhluk, tidak mengharapkan timbal balik daripada satu perkara. Maka mudah-mudahan, tuan-tuan, kita ini sama-sama kita doa, kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa berada di dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersesuaianlah dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciptakan manusia itu melainkan tujuannya hanya semata-mata beribadah kepada Allah. InsyaAllah ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu sahaja, tuan-tuan, perbincangan kita, insyaAllah pada pertemuan esok. InsyaAllah pada hari esok saya akan sambungkan hadis yang terakhir. Ini hadis terakhir dalam menceritakan tentang niat. Hadis yang ke-13. InsyaAllah pada pertemuan minggu depan saya akan ceritakan satu hadis yang terakhir berkaitan dengan soal niat, iaitu hadis ni agak panjang tapi saya perlukan satu masa yang khas, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu saja, tuan-tuan. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk itu adalah datangnya daripada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.